Okay, Assalamualaikum dan hi. Jadi untuk video pada kali ini, saya akan go through 1.1 reaction rate, mainly about the order of reaction, how to determine order of reaction. Untuk method yang pertama dan yang kedua saya dah explain, jadi saya akan fokus on half-life method dan linear graph method. So this is the four method to determine order of reaction. Initial rate method and unit of rate constant already covered in class. Half-life method and linear graph method pun sebenarnya saya dah explain. So saya akan recap sikit dan kita akan go through try this one dan try this two. Untuk half-life method, ini adalah graphical method. Jadi awak kena plot graph on graph paper. So untuk half-life, kita akan plot concentration versus time. Jadi apa yang kita nak tengok, kita nak compare the half-life. Okay, so half bermaksud berkurang sebanyak separuh. Okay, awak tengok initial concentration, cari separuh daripada tu, and then cari masa. This is the first half-life. Separuh lagi daripada tu, cari masa, itu adalah second half-life. Basically, dia adalah gap under the graph. Untuk zero order, the half-life is directly proportional to concentration. Okay, boleh refer kepada formula. So, kalau initial concentration berkurang sebanyak separuh, makin lama makin kurang, half-life pun makin kurang. So, boleh nampak gap dia akan jadi makin kecil. Therefore, the second half-life is half the first half-life. Secara ringkasnya, dia akan jadi makin kecil value dia. Okay, value of the half-life tu akan jadi makin kecil. Tapi dia mesti by half. Okay, separuh. Contoh, untuk first half-life, awak tengok gap ni awak dapat contoh 40. So, dia kena berkurang sebanyak separuh. Jadi, yang second half-life ni awak dapat around 20. So, bila awak nampak patternnya macam ni, makin berkurang sebanyak separuh, bermaksud itu adalah zero order. Untuk first order pula, sama juga kita akan plot concentration versus time for half-life method. Jadi, kita akan tengok half from the initial concentration, kita cari masa, that's the first half-life. Separuh lagi, second half-life. So, untuk first order, kalau tengok dekat formula, tak ada pun concentration dalam ni. Bermaksud, half-life is independent of initial concentration. Dia tak ada effect pun. So, kalau awak kurangkan initial concentration pun sebanyak separuh, half-life is constant. So, untuk first order, you akan dapat, mungkin yang ini awak dapat around, kita buat 40 jugalah. So, bila awak dapat kat sini 40, so yang kedua pun awak dapat around 40 juga. Constant. So, bila awak nampak pattern yang macam ni, makin lama awak tengok, makin sama je dia punya half-life. So, bermaksud dia adalah first order. Okay? Sama. Constant. Untuk second order pula, kita akan plot masih sama concentration versus time. This is the initial concentration. Okay, separuh cari masa first half-life. Okay, separuh lagi cari half-life. Okay, untuk second order, this is initial concentration, this is half-life. So, awak boleh nampak dekat situ, inversely proportional. So, bila inversely proportional, kalau initial concentration makin kecil, half-life akan jadi makin besar. Jadinya, second half-life is 2 times first half-life. Contoh, yang first ni, awak dapat around 40. Okay, jadi dia akan jadi makin besar. Makin besar dengan gandaan 2. Okay, so ini larger. The half-life will become larger twice. Okay, dalam gandaan 2. So, kalau first half-life awak dapat 40, around 40. Suppose yang second ni awak dapat, okay, awak kira dalam 80. Bermaksud ini adalah second order. Jadi, secara summary-nya, kalau half-life method, we're going to plot concentration versus time dan kita akan compare half-life. Okay. For linear graph method, awak kena plot graph juga dan you mesti dapat linear graph. Okay, straight line. Jadi ini kita akan follow y mx plus c. So based on the integrated rate equation, this is for zero order, first order and second order.
Y mx plus c. Jadi, kalau awak plot concentration versus time, awak dapat straight line. Bermaksud dia adalah zero order. So, same goes for this. Kalau you plot ln concentration, okay, this is Y mx plus c versus time. Awak pun dapat linear graph, straight line. Bermaksud, this is a first order reaction. And the last one, Y mx plus c. So, kalau awak plot 1 over concentration versus time, you dapat straight line. Bermaksud, it is a second order. So, contoh, kalau awak plot concentration versus time, you tak dapat straight line. Means, bukan zero order. Okay, jadi kena plot lagi lah. Tengok sampai awak dapat straight line. Okay, linear graph method. So, nanti dalam Triadis 1 dengan Triadis 2, boleh faham lagi macam mana cara kita nak guna these two method. Okay. So, this is the summary for half-life method. We're going to plot a graph. So, tak kisahlah order apa pun, kita akan plot concentration versus time. Okay. So, apa yang kita nak compare? Kita akan compare half-life. So, untuk zero order, half-life akan makin kecil. Tapi, mesti by half. Separuh. Kalau first order, half-life is constant. Okay, kalau second order, half-life akan jadi makin besar nilai dia. Okay, tapi mesti dalam gandaan 2. Okay. Jadi macam mana kita nak tengok half-life? Kita akan tengok the gap, okay, under the graph. So, untuk linear graph method pula, kalau awak plot concentration versus time, you dapat linear graph, bermaksud dia zero order. Kalau awak plot ln concentration versus time, you dapat linear graph, straight line, bermaksud dia adalah first order. Kalau awak plot 1 over concentration versus time, awak dapat straight line, bermaksud dia adalah second order. Okay? So, hopefully boleh faham about these two method. So, we move to the Triadis 1 and Triadis 2. Okay, example ni dah go through dalam kelas. Okay, Triadis 1. So, kalau kita baca soalan, okay, this is common, okay, question yang akan, yang boleh ditanya kepada awak. Dia akan bagi awak data, time and concentration. And then, by applying a graph method, verify that. Okay, you have to prove, awak kena buktikan ini adalah first order. So, soalan dah bagi dah order dia apa. Awak cuma kena tunjukkan sahaja. Okay. Bila dia kata applying a graph method, awak boleh pilih nak guna half-life ke nak guna linear graph. Tapi saya dah pesan untuk semua buat. Untuk yang ini saya minta guna linear graph method. So, saya akan explain by using this method lah. So, kalau linear graph method, kita boleh tengok summary tadi. Berbeza order, berbeza y-axis. So, kalau first order, kita kena plot ln concentration versus time, baru kita dapat linear. Tapi, soalan bagi concentration je. So, first step, kena cari ln concentration F dulu. Okay. Untuk yang ini, saya nak tekankan, okay, tengok dekat sini, concentration yang diberi, nilai ini adalah times 10 to the power of -5. So, bila nak kira ln, awak kena includekan semua tu sekali, okay? Jangan ambil ln 20.8 je. Awak akan dapat nilai y-axis yang salah lah. Jadi, untuk kira ln, okay, ambil ke semua ni, sekali dengan eksponen dia. Ini awak dapat untuk data yang pertama and seterusnya lah. So, kita akan dapat negative value. Okay, janganlah, okay, negatif. Macam mana nak plot ni? Boleh je, plot je lah macam biasa. Okay, negatif. So, bila dah dapat value untuk ln, barulah kita boleh plot graph. So, plot lah graph. Untuk scale ni, tak kisahlah kalau tak sama macam yang saya tunjuk ni pun. Okay, asalkan awak boleh dapat straight line. Okay. Walaupun dia negatif, kalau awak plot macam biasa, contoh y-axis awak letak kat bawah ni pun kita boleh terima juga. Okay. Tapi saya plot macam ni lah. Okay. Untuk graph, okay, please check graph awak. Ada tak title? Title kena ada. And check your y-axis and x-axis. Okay. Y-axis for this is ln concentration F. Okay. Kena ada unit M.
Okay, untuk yang ini adalah time, unitnya adalah minute. Okay, tengok soalan ni bagi minit ke second. Tak apa je kalau awak tak boleh nak kena semua titik. Best fit graph, kalau boleh kena sebanyak titik yang mungkin lah. Okay. Jadi bila dah dapat macam ni, okay, bila kita plot ln versus time, kita dapat straight line, kita dapat linear, kita dah buktikan this is a first order. Sebab kalau dia bukan first order, awak plot ln, awak tak akan dapat straight line. Okay. Jadi from the graph, we're going to answer this question. Okay. So the plot of ln concentration F against time. Okay, produce apa? Produce a linear graph. Kalau awak nak tulis kat sini produce a straight line pun kita terima juga. Okay, produce a linear graph. Jadi, kalau plot ln versus time dapat linear, bermaksud reaction ini adalah first order reaction. Okay. Jadinya sekarang awak dah verify dah reaction dia adalah first order. Sebab bila plot ln dapat linear graph. So, yang seterusnya adalah kita akan jawab soalan rate constant dan half-life. Okay, so bila guna linear graph method, okay, ni soalan yang seterusnya. Based on the integrated rate law, so ln concentration Ft equals to negative Kt plus ln concentration F0. So this is Y M X plus C. So boleh tak nampak dekat sini relationshipnya? Gradient adalah negative K. So gradient, therefore gradient is equals to negative K. Negative. Okay, gradient awak memang akan dapat negatif sebab graph kita tadi negative slope. Jadi, bila awak dah dapat relationshipnya macam ni, so you can find the gradient to find the rate constant. Jadi, untuk cari gradient, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, lukislah dalam graph tu gradient and then cari point, tolak dan bahagi, awak akan dapat sama dengan negative K. Okay, untuk graph saya, bila saya kira, K yang saya based on graph saya dapat around 8.1538. Darab 10 kuasa negatif 3. Okay, jadi ini ada unit. This is first order. Soalan dalam minit, masa. So, min negatif 1. Okay, jadi compare dengan awak punya jawapan. So, dalam range ni kita terimalah 8.6 ke sampai 9 pun saya masih boleh terima lagi. Okay? Depends on your graph. Okay, this settle. So, next is half-life. So, half-life for first order equals to ln 2 over K. K dah dapat dekat sini. So, hanya cari half-life lah. Jadi jawapan dia berbeza-beza mengikut K yang awak dapat. So bila saya kira menggunakan value K, value rate constant saya dapat half-life sama dengan 85 minit. Okay, so awak punya ikutlah, awak dapat 90 ke, 86 ke, 87 ke, okay, 84 pun kita masih boleh terima lah. Okay, jadi saya harap boleh tengok jawapan awak, okay, dan tandalah graf dan jawapan awak dekat sini. So, yang seterusnya try this too. Okay, ini saya dah pesan tukar jadi concentration of reactant. So, this is our reactant R with the unit of M. T besar ni actually kita tukar jadi T kecil lah. This is symbol for time. Okay, so tengok try this too. By plotting appropriate graph pun sama. Dia tak cakap pun guna half-life method ke, guna linear graph method ke. Dia suruh awak plot a graph. Tapi saya dah fixkan untuk yang ini. Saya nak semua orang jawab guna half-life method kan. Okay, so saya akan explain based on half-life method. Okay, shows that the reaction is first order. So, sama juga. Soalan dah bagi tahu this is a first order. You just have to verify. Okay. So, nak jawab soalan yang pertama. Kita pun plot lah graph. Okay, remember. Untuk half-life method, okay, pergi sini balik. Kita akan plot concentration versus time. Tak kisahlah order apa pun. Okay. So, saya pun plot. Okay, untuk graph awak, tolong check. Ada tak title? And then, y-axis, concentration of R, unit M. Okay, versus time, unit minute. Jadi, kita akan dapat curve macam ni. Untuk half-life method, kita akan compare half-life. Okay, gap ni lah, gap.
This is the initial concentration, 1. Cari separuh daripada 1, kita akan dapat 0.5. Jadi carilah masa, okey, ikut graf awak, saya dapat around here. Jadi saya akan label, so ini adalah my first half-life. Okay, first half-life saya dapat dalam 31 minit. Okay, kalau awak tengoklah graf awak macam mana. Dapat 26 ke 32 ke, ikutlah, depends on your graph, okay. So the next one, separuh lagi daripada 0.5 is around here, 0.25. Okay, cari masa, dapat kat sini. Okay, so kita pun label, this is the second half-life. Okay, saya dapat around 62. Jangan tulis 62 minit. 62 tolak 31. Okay, kita nak tengok gap dia. Okay, jadi ini saya dapat 62 tolak 31. Saya dapat 31 minit jugalah. Okay, so nampak tak dekat sini? First half-life saya sama dengan second half-life. Sepatutnya awak pun kena dapat macam tu lah. Okay, so saya tulis kat sini. My first half-life is equals to second half-life. Jadinya sekarang, ini adalah pattern untuk first order. Untuk menjawab soalan ini, okay, first half-life equals to second half-life. Therefore, this is a first order reaction. Okay, reaction. Okay, sorry ni. Jadi, bila awak dah mention ini, bermaksud awak dah tunjuk the reaction adalah first order. Okay, kerana half-life dia constant. Okay, barulah boleh jawab soalan yang seterusnya. Nilai rate constant dan half-life. Okay, untuk nilai K, saya tinggalkan dulu. Okay, kita jawab soalan half-life dulu. Okay, untuk half-life, boleh refer balik graf yang awak dah buat tadi. This is the half-life. Jadi, half-life bermaksud time taken for the initial concentration to reduce by half of its initial concentration. Jadi, kalau tengok graf ni, nak berkurang sebanyak separuh, mengambil masa 31 minit. Jadi, inilah half-life dia. Sudah dapat jawapan dah lah. Jadi, daripada graf saya dapat 31 minit. So, you follow your graph, okay? Around this. Bila dah dapat half-life, baru boleh kira K. Kerana half-life is equals ln 2 over K for first order. So, bila saya dah dapat 31 minit, saya substitute dalam formula. Jadi, saya boleh dapat nilai K. So, untuk nilai saya, 31 minit, saya dapat K sama dengan 0.024. Okay, lebih kurang lah macam ni. Okay, so awak follow awak punya this is a first order and then time is given in minute. So, min -1. Okay, settle. So, hopefully boleh check you punya try this one and try this two. And then, hopefully boleh lagi faham about half-life method and linear graph method. So, that is all for this video. Thank you for listening.